Tajuk: Wasiat Terakhir di Batu Nisan. Ini harta pusaka yang suami saya tinggalkan untuk saya. Tolong pulangkan. Engkau yang mandul nih tak layak terima apa-apapun. Selepas suaminya meninggal dunia, seluruh harta pusaka telah dirampas oleh keluarga mentuanya. Mereka menghalau menantu itu dengan alasan dia bukan lagi sebahagian daripada keluarga. Namun, menantu itu tiba-tiba tersenyum setelah membaca sebaris ayat pada batu nisan. Tekan butang langgan. Saya akan kongsikan sebuah kisah yang penuh inspirasi. Kisah bermula. Aisyah merenung kosong keluar tingkap taksi. Di hadapan rumah, orang ramai yang berpakaian serba hitam dan baju kurung mula memenuhi perkarangan. Di antara hemah yang didirikan untuk majelis tahlil, nama arwah suaminya, Firdaus, tertera jelas pada kain rentang. Betul di sini, kan? Tanya pemandu taksi. Aisyah hanya mengangguk tanpa bersuara. Di tangannya, dia menggenggam sejambak bunga kekua putih. Tekaknya terasa kering dan tangannya yang diletakkan di atas riba tidak henti-henti menggeletar. Nak turun ke tidak? Setelah teragak-agak seketika, Aisyah akhirnya membuka pintu. Angin sejuk meniup ke arahnya, membuatkan matanya tiba-tiba terasa pedih. Di pintu masuk rumah, Puan Kalsom, ibu mentuanya yang memakai baju kurung hitam, sedang berdiri. Di sebelahnya, kakak iparnya, Faridah, sedang menyambut tetamu dengan senyuman. Apabila Aisyah mendekati mereka, mata Puan Kalsom membulat. Kau buat apa di sini? Aisyah menundukkan kepalanya dengan senyap. Saya datang nak beri penghormatan terakhir saja. Mendengar kata-kata itu, ibu mentuanya memandang bunga di tangan Aisyah, kemudian merenung wajahnya. Dah tak ada anak, kawin pun baru beberapa tahun, berani kau tunjuk muka di sini? Kata-kata itu membuatkan tubuh Aisyah kaku. Walaupun sudah bersedia, dia tidak pernah biasa dengan hinaan itu, menantu yang mandul. Itulah satu-satunya cara keluarga mentuanya memandangnya. Faridah ketawa sinis. Sudahlah Mak, kesian dia. Biarlah dia masuk. Tetapi kata-kata itu bukan untuk membela Aisyah. Di sebalik senyumannya, terselit ejekan. Aisyah terlalu arif dengan duri dalam kata-kata itu. Balik. Ini majelis untuk keluarga kami saja. Puan Kalsom menolak bahu Aisyah. Pada ketika itu, dua orang AJK surau mendekati mereka. Maaf, Puan. Atas permintaan keluarga, hanya waris terdekat dibenarkan berada di dalam. Aisyah hanya berdiri kaku. Dia kemudian perlahan-lahan meletakkan bunga kekua di tangannya ke atas tanah. Bunga itu jatuh, dan salah satu kelopaknya dipijak kasut hingga hancur. Pemandangan itu terasa seperti dirinya sendiri. Coba untuk masuk, tetapi akhirnya dipijak dan dimusnahkan. Aisyah tidak tahu pada waktu itu, penghinaan ini hanyalah permulaan. Selepas meninggalkan majelis, Aisyah duduk di sebuah bangku dan memandang ke langit. Wajah terakhir suaminya, Firdaus, terbayang di matanya. Ketika terbaring di katil hospital, Firdaus dengan lemah mengangkat tangan dan menggenggam tangan Aisyah. Kalau abang pergi dulu, sayang kena tengok batu nisan abang. Aisyah tidak faham maksud kata-kata itu. Dia pikir itu hanyalah kata-kata semangat. Batu nisan? Aisyah tiba-tiba teringat kembali kata-kata itu dan jantungnya berdegup kencang. Tidak lama kemudian, Aisyah terpandang seorang lelaki yang berdiri di bawah pokok. Encik Rahman, peguam dan sahabat baik arwah suaminya. Dia memandang Aisyah seketika sebelum menundukkan kepalanya sedikit. Pandangan matanya seolah-olah berkata, saya tahu sesuatu, tetapi saya tidak boleh beritahu sekarang. Aisyah hanya memandangnya tanpa sebarang ekspresi. Keheningan itu sebaliknya menjadi satu kepastian. Pulang ke rumah, Aisyah terus terduduk di muka pintu. Tanpa menanggalkan kasut, dia merebahkan dahinya ke lutut dan coba menenangkan nafas. Air mata yang tiada siapa tahu mengalir senyap. Sebentar kemudian, dia perlahan-lahan menuju ke bilik tidur utama. Aisyah membuka almari dan mengeluarkan baju Melayu suaminya. Bau arwah masih samar-samar melekat pada baju itu. Di dalam poketnya, ada sekeping kertas yang berlipat. Walaupun abang dah tiada, sayang tetap istri abang. Walaupun mereka kata sayang bukan keluarga, abang tak fikir macam tuh. Tulisan itu bergetar, tetapi jelas tulisan tangan Firdaus. Aisyah memejamkan mata dan mengetap bibirnya. Dia mengeluarkan album perkawinan dari laci di sebelah katil. Gambar pada hari perkawinan mereka, Firdaus tersenyum sambil menggenggam erat tangan Aisyah. Halaman seterusnya, gambar mereka berdua di hospital. Di halaman terakhir, ada nota yang ditulis dengan tulisan yang tidak kemas. Abang tinggalkan sesuatu di batu nisan. Dengan cara abang percaya sayang akan menemuinya suatu hari nanti.
Aisyah duduk termenung seketika sebelum memanaskan air di dalam mangkuk. Makan seorang diri, menangis seorang diri, menghadiri majelis tahlil seorang diri. Kata-kata bukan keluarga membuatkan malam itu terasa lebih dingin. Ya, aku bukan keluarga mereka. Lalu, apa sebenarnya yang ada pada batu nisan itu? Dia teringat kembali bunga kekwa yang jatuh dan dipijak tadi. Seperti bunga yang tiada siapa peduli, adakah nasibnya juga akan begitu? Hari itu saya dihalau dari hadapan rumah, katanya saya bukan keluarga, sebab saya tak ada anak, hubungan kami hanya atas kertas. Tetapi arwah suami saya tidak pernah melepaskan tangan saya hingga ke akhir hayatnya. Dia menyuruh saya melihat batu nisannya. Sekarang, saya akan pergi untuk pastikan apa maksudnya. Perjuangan ini belum pun bermula. Sejak pagi, angin di luar tingkap bertiup kencang. Aisyah membuka almari dan memilih pakaian dengan teliti. Pakaian apa yang dipakai tidak penting, tetapi hari ini adalah hari pembahagian harta pusaka. Dia perlu melihat siapa dan bagaimana warisan Firdaus akan diagihkan. Tiada apa-apa di dalam beg bimbitnya, tetapi Aisyah memeluknya erat ketika keluar dari rumah. Itu adalah simbol bahwa dia juga berhak hadir. Namun, Aisyah tidak tahu realiti kejam yang menantinya di sana. Ruang tamu rumah Puan Kalsom sentiasa kemas, tetapi hari itu kelihatan lebih teratur. Di atas meja kopi, terdapat pinggan buah-buahan dan set cawan teh porselin mewah. Faridah sedang duduk bersilang kaki sambil ketawa. Oh, dah sampai pun Puan Aisyah. Tak ada tempat duduk khas, tapi duduk sajalah di situ. Cukuplah sekadar jadi penonton. Mendengar itu, Aisyah menarik nafas dalam-dalam. Hatinya terasa membara, tetapi dia mengekalkan ekspresi wajah yang tenang. Ketika itu, Aisyah bertekad untuk menjadi kuat. Dia tahu jika dia membiarkan emosi menguasai diri, dia akan kalah. Suasana menjadi sedikit tenang apabila peguam, Encik Rahman, tiba. Dia mengeluarkan sebuah vel hitam dan mula membacakan senarai harta pusaka yang ditinggalkan oleh Firdaus dengan berhati-hati. Pangsapuri atas nama Encik Firdaus diwariskan kepada Puan Kalsom. Penerima manfaat insurans hayat ditetapkan kepada Cik Faridah. Simpanan pribadi dan dana amanah. Sebelum ayat itu selesai, Aisyah sudah sedar namanya tidak disebut walau sekalipun. Jantungnya terasa sejuk seolah-olah direndam dalam air ais. Itu sahaja, Aisyah bersuara. Encik Rahman menunduk sedikit. Ya. Secara rasmi, ini wasiat yang ditinggalkan. Puan Kalsom memandang Aisyah dengan mata yang tajam. Faham-faham sajalah. Firdaus dah uruskan harta yang dia cari sendiri. Buat apa dia nak tinggalkan apa-apa untuk orang yang bukan keluarga? Faridah cepat-cepat menyampuk. Alah, Magni, kesian Aisyah, manalah tahu dia menaruh harapan, nanti lagi sakit hati. Kemudian dia menambah, janganlah fikir ada tulisan apa-apa pada batu nisan tuh. Itu kan cuma batu. Aisyah terdiam seketika mendengar kata-kata Faridah. Saya tak ada sebut pun pasal batu nisan. Kening Faridah terangkat sedikit. Oh, ye ke? Mungkin saya ada sebut tadi. Maklumlah, benda macam ni selalu keluar dalam drama. Pada ketika itu, Aisyah terasa seram sejuk. Mungkinkah mereka juga sudah tahu sesuatu? Mungkinkah mereka sudah tahu apa yang Firdaus tinggalkan pada batu nisan? Aisyah coba menenangkan diri walaupun terkejut. Perbincangan selesai, tiada sebarang harta pusaka, walau sekeping kertas pun, diberikan kepada Aisyah. Apa yang mereka warisi adalah uang, manakala yang dia terima adalah hakikat bahwa dia bukan lagi keluarga. Aisyah, panggil Puan Kalsom buat kali terakhir. Apabila Aisyah menoleh, Puan Kalsom berkata pendek, kau tahu kan kenapa anak aku tak tinggalkan apa-apa untuk kau? Tak ada anak, tak pernah ambil hati keluarga mentua. Itu bukan keluarga namanya. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Air mata tidak mengalir, tetapi hujung jari Aisyah menjadi pucat seolah-olah membeku. Ibu mentuanya tidak nampak ribut yang sedang melanda di dalam hati Aisyah. Pulang ke rumah, Aisyah membuka laci meja kerja suaminya. Di sudut paling dalam, ada sebuah sampul surat kecil. Buka selepas melihat batu nisan, Firdaus. Aisyah tidak membukanya. Belum masanya. Ada tempat yang perlu dia pergi dahulu. Kubur arwah suaminya, batu nisan itu. Mungkin Firdaus telah mengukir sesuatu pada batu yang tiada siapa pedulikan itu. Sebentar kemudian, Aisyah mengeluarkan sebuah buku nota kuning lama dari sudut ruang tamu. Buku kira-kira perbelanjaan yang mereka tulis bersama pada tahun pertama perkawinan. Di dalamnya tertulis, hidup bersama bukan tentang meninggalkan uang,
tetapi meninggalkan kenangan di hati. Aisyah memeluk buku itu erat dan memejamkan mata. Dulu, arwah pernah berkata dia akan meninggalkan kepercayaan, bukan cinta. Mereka telah memadam namaku dari senarai harta, tetapi aku berharap aku belum terpadam dari ingatanmu. Batu nisan itu mungkin kuncinya. Perjuangan ini belum berakhir. Hari itu, Aisyah mengikat tali kasutnya lebih kemas dari biasa. Di dalam bagnya, ada sejambak bunga kekwa, payung, dan buku nota lama. Cuaca mendung tetapi tidak hujan, dan suasana di tanah perkuburan Islam itu tenang. Namun, di sebalik ketenangan itu, terasa ada ketegangan. Aisyah berjalan dengan riak wajah yang lebih tekad dari sebelumnya. Pukul 3 petang, Aisyah mengikut papan tanda menuju ke Blok G, Lot 207. Semasa mendaki bukit kecil, hatinya terasa semakin berat. Tetapi pada masa yang sama, ada rasa debaran yang aneh. Tiba di hadapan kubur Firdaus. Dia melutut dan memberi salam perlahan. "Abang, apa kabar? Sayang datang." Tetapi batu nisan hari itu kelihatan aneh. Wajah Firdaus pada gambar yang diletakkan di situ masih tersenyum seperti biasa, tetapi sebaris ayat yang terukir di bawahnya menarik perhatiannya. Perjuangan ini belum berakhir. Apa nih? Aisyah merenung batu nisan itu sebelum menyadari ada satu lekukan kecil di bahagian bawah kiri. Apabila dia menekannya dengan hujung jari, terdengar bunyi klik dan batu nisan itu bergerak sedikit. Terkejut, Aisyah melihat sekeliling, tetapi tiada sesiapa di kawasan perkuburan itu. Jantungnya seakan terhenti. Dengan berhati-hati, dia menekan lekukan itu sekali lagi. Papan batu di bahagian bawah terbuka, dan sebuah kotak logam hitam muncul dari dalam. Di atas kotak itu, terukir 4 digit nomor, 0412. Nafas Aisyah seakan terhenti. 0412. 12 April. Hari pertama kita bertemu. Nomor itu adalah tarikh ulang tahun istimewa mereka berdua. Dia mengambil kotak itu dengan cermat dan segera beredar. Dia merasakan seperti ada seseorang yang sedang memerhatikannya. Di dekat pintu masuk tanah perkuburan, kelibat seorang wanita berjaket putih melintas, tetapi sebaik sahaja Aisyah menoleh, wanita itu sudah hilang. Dia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa kelibat itu mirip Faridah. Tiba di rumah, Aisyah mengunci pintu dan menutup semua langsir. Dia meletakkan kotak itu dengan berhati-hati di atas meja makan dan menarik nafas panjang. Kotak itu mempunyai kunci elektronik dengan panel untuk memasukkan 4 digit nomor. Jari Aisyah menggeletar, tetapi dia coba bertenang. Mula-mula, dia menekan 0402. Tetapi hanya bunyi penolakan yang kedengaran. Salah? Tak mungkin. Aisyah yang panik mula mengingati semua tarikh penting bersama Firdaus. Ulang tahun perkawinan, hari lahir Firdaus, hari pertama mereka pergi bercuti. Dia mencoba satu persatu, tetapi kotak itu masih tidak terbuka. Rasa putus asa mula menyelubunginya. Tiba-tiba, dia terpandang buku nota Firdaus di rak buku. Di halaman belakang, tertulis dengan kesan pen lama, rahasia sentiasa tersembunyi dalam nomor yang berulang. Aisyah teringat sesuatu, kata laluan yang selalu digunakan oleh Firdaus. Aplikasi bank, email, loker, semuanya menggunakan nomor yang sama, 1212. Itu juga adalah hari terakhir Firdaus mengucapkan abang sayang kamu kepada Aisyah. Malam itu, sambil melihat salji turun di luar tingkap, Firdaus menggenggam tangannya dan berkata, "Jangan lupa tarikh nih, nanti ia akan berguna." Aisyah perlahan-lahan menekan 1212. Klik, bunyi kotak itu terbuka perlahan-lahan. Jantung Aisyah turut berdegup kencang. Di dalamnya, ada sebuah sampul surat berwarna kuning pudar dan sebuah pemacu USB kecil. Di dalam sampul itu, ada 2 helai dokumen. Helaian pertama adalah wasiat yang ditulis tangan oleh Firdaus. "Semua harta pusaka saya diwariskan kepada istri sah saya, Aisyah." Tarikh pada wasiat itu adalah 6 hari sebelum Firdaus meninggal dunia. Helaian kedua adalah amaran undang-undang. Sekiranya wasiat ini dimusnahkan atau disembunyikan, pemacu memori yang disertakan akan menggantikannya. Pemacu memori ini mengandungi rekaman video keterangan tulisan tangan saya. Aisyah mengambil USB itu dengan tangan yang menggeletar. Dia berbisik perlahan, "Abang dah bersedia rupanya." Matanya mula berkaca. Air mata tidak mengalir, sebaliknya hatinya menjadi luar biasa jelas. Firdaus sudah tahu apa yang akan berlaku selepas kematiannya. Dia segera mencapai telepon dan mendail nomor peguam Encik Rahman. "Encik Rahman, saya dah jumpa wasiat. Tulisan tangan,
dan ada pemacu memori sekali. Di hujung talian, nafas Encik Rahman terhenti seketika. Kalau keluarga mentua Puan tahu, mereka pasti akan bertindak. Mereka sudah pun menyembunyikan sesuatu. Cik Faridah pun menunjukkan reaksi aneh di majelis tahlil. Aisyah memejamkan mata. Wajah Faridah yang merenung batu nisan pada hari pengebumian. Adakah dia benar-benar tidak tahu apa-apa? Aisyah tidak tahu pada masa itu bahwa Faridah sudah mengetahui segalanya. Saya tak akan berundur lagi. Dia berbisik sambil menutup kotak itu semula dengan berhati-hati. Semuanya baru bermula. Perjuangan sebenar bermula sekarang. Keesokan harinya, Aisyah terus ke pejabat peguam Encik Rahman. Dia meletakkan wasiat dan USB di dalam beg lama. Setiap langkah terasa berat. Sebelum membuka pintu pejabat, dia menarik nafas dalam 2 kali. Pintu ini seolah-olah akan mengubah hidupnya sepenuhnya. Selamat datang Puan Aisyah. Boleh saya lihat apa yang Puan sebutkan semalam? Tanpa berkata apa-apa, Encik Rahman menyambungkan USB ke komputer ribanya. Sebuah video muncul di skrin. Sebaik sahaja butang main ditekan, wajah Firdaus yang duduk di meja kerjanya yang biasa muncul. Bajunya sedikit tidak terurus dan wajahnya agak cengkung, tetapi matanya tajam dan suaranya tenang. Pemandangan itu menusuk kalbu Aisyah. Orang yang menonton video ini mungkin awak. Aisyah, abang dah agak. Kalau apa-apa jadi pada abang, awak mesti akan tengok video nih. Abang dah hidu sesuatu yang keluarga mentua kita rancangkan tentang harta pusaka. Firdaus berhenti sejenak sebelum menyambung. Sebab awak tak boleh mengandung, mereka selalu pandang rendah pada awak. Ibu abang pernah cakap terus terang, perempuan yang tak boleh bagi zuriat, boleh kepanggil menantu? Aisyah menggenggam penumbuknya. Dia tidak pernah mendengar kata-kata itu secara langsung, tetapi dia dapat merasakannya. Barulah dia sadar betapa banyak yang Firdaus tanggung seorang diri. Aisyah, bagi abang semua tuh tak masuk akal. Awak orang yang baik, dan bagi abang, awak adalah istri yang tiada tandingan. Sebab itu, wasiat ini mesti dipertahankan. Keluarga abang mungkin akan bertindak bila tahu tentang ini. Abang nak amanahkan pada peguam Rahman saja, tapi risau dia pun dalam bahaya. Jadi abang tinggalkan rekaman ini. Dalam video, Firdaus menundukkan kepalanya buat kali terakhir, dan skrin menjadi gelap. Keheningan menyelubungi bilik. Encik Rahman perlahan-lahan memejamkan mata dan membukanya semula. Ini sudah cukup sebagai bukti di mahkamah. Wasiat tulisan tangan berserta keterangan video. Lagipun, tarikh rekaman ini lebih lewat daripada wasiat yang telah dikemukakan. Aisyah berkata dengan tegas, wasiat yang dikemukakan? Encik Rahman mengerutkan dahi. Sehari selepas pengebumian, pihak mentua Puan telah menyerahkan wasiat ke mahkamah. Kandungannya menyatakan semua harta diwariskan kepada ibu dan kakaknya. Mana boleh macam tuh, mereka dah palsukan wasiat. Aisyah bingkas bangun. Kemarahan dan kejutan membuatkan seluruh tubuhnya menggeletar. Saya ada wasiat yang saya terima sendiri dengan tangan saya. Tarikhnya lebih lewat, ada video lagi, macam mana wasiat palsu tuh boleh diterima? Encik Rahman menenangkannya. Bertenang, sekarang adalah masa yang paling penting. Ini boleh menjadi kes jenayah. Pemalsuan wasiat adalah jenayah serius. Masalahnya, sebahagian harta pusaka sudah mula diagihkan kepada pihak mentua Puan. Aisyah menelan air liur. Dah mula, sebuah hartanah atas nama Firdaus dan sebahagian aset keuangan telah dipindahkan kepada nama ibu mentua Puan. Ada jejak yang menunjukkan proses ini bermula 3 bulan lalu. Maksudnya, mereka sudah bertindak sebelum memalsukan wasiat. Barulah Aisyah faham segalanya. Kata-kata Faridah sebelum ini, harta pusaka abang sekarang keluarga yang kena jaga. Aisyah dah tak ada apa-apa lagi. Kata-kata itu kini menusuk tajam. Mereka sudah merancang sejak Firdaus mula sakit. Encik Rahman menyambung, kita akan segera memfailkan saman untuk mengesahkan kesahihan wasiat. Tetapi sebelum itu, Puan Aisyah jangan sesekali dedahkan video dan wasiat ini. Pihak mentua Puan juga sedang bergerak pantas. Aisyah mengangguk berat. Ini suara terakhir arwah Firdaus. Ini lebih penting daripada mana-mana harta. Malam itu, Aisyah duduk seorang diri di ruang tamu dan memainkan semula video itu. Suara Firdaus bergema lagi. Abang minta maaf sebab tak dapat lindungi sayang. Tapi sekarang, sayang yang kena lindungi diri sendiri. Suara itu, walaupun sayup, menusuk kuat di telinganya. Aisyah berikrar dalam hati. Firdaus, saya akan berjuang untuk awak. Di luar, langit malam gelap tanpa bintang. Di tengah kegelapan itu, suara Firdaus terasa seperti cahaya.
dia tidak lagi bersendirian. Keikhlasan suaminya yang memikirkannya hingga ke saat akhir, kini bersamanya. Sejak hari itu, keluarga mentuanya senyap luar biasa. Tiada panggilan, tiada message. Aisyah setiap hari menjeling telepon bimbitnya, tetapi kemudian sengaja mengabaikannya. Ya, senyap itu lebih menakutkan. Aisyah berbisik sendirian sambil merenung keluar tingkap. Beberapa kuntum bunga di halaman bergoyang ditiup angin, dan seekor kucing hitam melintas perlahan. Pemandangan yang damai, tetapi hati Aisyah bergelora hebat. Ketenangan sebelum ribut. 6 hari kemudian, panggilan dari Peguam Rahman tiba. Suaranya tenang tetapi berat dan tegang. "Puan Aisyah, ada perkara yang perlu saya maklumkan. Pihak Cik Faridah telah bertindak terlebih dahulu." Jantung Aisyah terasa luruh. Tangannya yang memegang telepon mula menggeletar. "Mereka telah mengemukakan dokumen bantahan terhadap kesahihan wasiat kita. Mereka mendakwa Puan Aisyah telah memalsukan dokumen untuk merampas harta pusaka." "Mereka saman saya balik?" tanya Aisyah, nafasnya tersekat. "Belum saman secara rasmi, tetapi ini jelas persediaan untuk tindakan undang-undang. Nampaknya mereka sudah menjangkakan ini. Persediaan mereka sangat rapi." Aisyah berdiri di tepi tingkap tanpa berkata apa-apa. Wajahnya yang terpantul di cermin kelihatan asing. Dia kelihatan sangat kurus dan lingkaran hitam di bawah matanya jelas kelihatan. Dia kemudian bersuara perlahan. "Saya nak pergi ke rumah mereka." Peguam Rahman teragak-agak. "Puan Aisyah, kalau Puan pergi sekarang, ia mungkin akan memburukkan keadaan. Jika mereka terprovokasi, mereka mungkin akan bertindak lebih agresif. Saya tahu, tapi kali ini, saya tak nak lari lagi." Beberapa hari kemudian, di bawah langit yang mendung, Aisyah memakai baju hujan hitam dan berdiri di hadapan rumah lama itu. Tempat di mana dia menghabiskan lebih banyak masa berbanding dengan Firdaus. Rumah itu masih kelihatan usang dan sunyi, tetapi hari itu, terasa ada aura dingin yang menyelubunginya. Aisyah mengenang kembali masa lalunya di situ, betapa lamanya dia hidup dalam ketakutan. Dia menekan loceng. Kedengaran bunyi tapak kaki yang perlahan dari dalam. Pintu terbuka, dan Faridah muncul. Di tangannya ada secawan kopi sejuk, dan pandangan matanya dingin seperti ais. "Aisyah, apa kau buat di sini?" Aisyah tidak menunduk, tidak juga tersenyum. Matanya kini hanya memancarkan keazaman. "Awak dah terima video wasiat arwah Firdaus, kan? Itu yang asli." Faridah memejamkan mata seketika, kemudian tersenyum sinis. "Kelakar betul. Tak sangka kau akan guna cara macam nih. Video tuh direkam bila, tepat 6 hari. Sebelum arwah meninggal dunia. Tarikh, masa, tulisan tangan, video, suara, semuanya ada sebagai bukti." Wajah Faridah menegang. Jari jemarinya menggenggam cawan kopi dengan erat. Keadaan dia tak berapa baik masa tuh. Dia tak stabil dari segi mental, ambil ubat lagi. Awak nak gunakan keadaan dia sebagai alasan untuk menafikan wasiat? Ketika itu, suara Puan Kalsom kedengaran dari dalam. "Siapa yang bising-bising tuh?" Tidak lama kemudian, Puan Kalsom muncul. Sebaik sahaja melihat Aisyah, matanya menjadi tajam. Tetapi Aisyah tidak lagi gentar. "Dah bagi makan minum sebagai menantu, sekarang berani datang rumah kami buat kecoh?" Aisyah hanya memandangnya. "Terima kasih sebab pernah bagi saya makan, tapi saya datang untuk pertahankan apa yang suami saya tinggalkan." Puan Kalsom ketawa mengejek. "Jangan nak mengarut, kau tuh keluarga ke, anak pun tak ada, masa raya pun tak membantu. Kalau bukan sebab Firdaus, kau takkan jejak kaki ke rumah nih." Aisyah memejamkan mata, kemudian membukanya perlahan-lahan. Dulu, kata-kata itu akan melukakannya, tetapi kini tidak lagi. Ya, mungkin itu yang mak rasa. Tapi pesanan terakhir Firdaus ialah, "Apa yang abang tak dapat lindungi, sayang yang kena lindungi." Puan Kalsom terdiam. Faridah menggigit bibir tanpa berkata apa-apa. Aisyah menambah dengan tenang, "Satu lagi. Kotak yang disembunyikan di bawah batu nisan Firdaus. Kalau bukan kamu semua, siapa lagi yang tahu?" Suasana menjadi sepi. Titisan hujan mula turun dengan lebat. Aisyah berpaling tanpa payung dan perlahan-lahan meninggalkan rumah itu. Hujan membasahinya, tetapi dia tidak menundukkan kepala. Setiap langkahnya diiringi bunyi air yang tenang di atas jalan. Hujan itu seolah-olah membersihkan air mata masa lalunya. Sejak hari itu, tiada sehari pun Aisyah berasa tenang. Ada kalanya dia berjaga malam meneliti timbunan dokumen, ada kalanya dia hanya mampu mengeluh apabila teringatkan wajah Firdaus. Namun,
pandangan matanya semakin hari semakin kental. Puan Aisyah, minggu depan perbicaraan pertama akan bermula. Pihak sana telah melantik peguam dari firma guaman yang terkenal. Mendengar kata-kata peguam Rahman, Aisyah mengangguk. Dia sudah bersedia untuk mempertaruhkan segalanya. Kalau aku lepaskan sekarang, suara dan hati arwah akan hilang selamanya. Pada hari itu, di bawah langit kelabu, orang ramai berpakaian formal hitam mula berkumpul di hadapan mahkamah. Aisyah turut berada di antara mereka. Dia berhenti di pintu masuk mahkamah, menarik nafas seketika, sebelum menolak pintu itu. Apabila teringatkan Firdaus, entah kenapa dia berasa lebih berani. Perbicaraan pertama. Pertarungan sengit mengenai kesahihan video wasiat bermula. Pihak mentuanya mendakwa video itu mungkin telah disunting dan keadaan mental arwah tidak stabil. Pihak Aisyah pula mengemukakan video asli dengan tarikh yang jelas, laporan analisis tulisan tangan, dan perbandingan dengan nota-nota yang pernah ditulis oleh Firdaus. Arwah ada rekod pengambilan ubat ketika membuat wasiat. Adalah munasabah untuk menganggap keadaan mentalnya tidak jelas, kata peguam pihak mentuanya dengan tegas. Tetapi peguam Rahman dengan tenang membelek dokumen. Dos ubat pada masa itu adalah rendah, dan menurut laporan pakar psikiatri, ia tidak menjejaskan keupayaan kognitif. Selain itu, kenyataan arwah dalam video adalah logik dan konsisten. Hakim mengangguk sambil meneliti laporan penilaian keadaan mental arwah. Pada ketika itu, Aisyah dapat melihat wajah Puan Kalsom menjadi semakin pucat. Namun, pihak mentuanya mengeluarkan satu lagi cut. Selain video, kami ada dokumen ini. Ditulis 20 hari sebelum kematian arwah, menyatakan semua harta diwariskan kepada Cik Faridah dan Puan Kalsom. Suasana mahkamah menjadi riuh. Aisyah mengetap bibir. Dia sudah menjangkakan ini, tetapi hatinya tetap sakit. Tapi itu bukan tulisan tangan Firdaus. Jelas sekali berbeza. Peguam Rahman bertindak balas dengan pantas. Dokumen itu tidak sepadan dengan tulisan tangan arwah yang sedia ada. Kami telah memohon analisis pakar dan percaya ia kemungkinan besar dipalsukan. Mahkamah ditangguhkan seketika. Aisyah duduk di sudut bilik menunggu, tangannya digenggam erat. Peluh membasahi tapak tangannya dan bibirnya kering. Tetapi matanya tetap teguh. Peguam Rahman mendekatinya. Ada sesuatu yang saya nak tunjukkan. Saya jumpa ini dalam email pribadi arwah Firdaus beberapa hari lalu. Dia menunjukkan sebuah gambar pada tabletnya. Gambar nota tulisan tangan Firdaus bersama sekeping gambar besar mereka berdua di dalam bingkai. Perkara terakhir yang ingin aku tinggalkan untuk orang yang aku sayang, akhirnya adalah kenangan. Tolong jaga kenangan itu. Air mata Aisyah hampir menitis. Dalam gambar itu, Firdaus kelihatan sihat, meletakkan tangannya di bahu Aisyah. Tiada ketakutan, tiada keraguan pada wajahnya. Pandangan yang teguh, seolah-olah dia sudah melihat segalanya. Adakah Firdaus sudah meramalkan nasibnya? Bolehkah ini dijadikan bukti? Encik Rahman mengangguk. Tulisan tangan pada nota ini sama dengan yang dalam video, dan tarikhnya 3 hari lebih awal daripada wasiat yang dipalsukan itu. Ini boleh mempengaruhi keputusan hakim. Aisyah mengangguk perlahan. Firdaus, kenangan yang awak tinggalkan, saya pasti akan menjaganya. Petang itu, Aisyah pulang dan memeluk sehelai kemeja lama Firdaus. Bau yang biasa terhidu menyelubunginya. Dia berbisik. Walaupun saya seorang diri, saya akan berjuang hingga ke akhir. Hujan mula turun lagi di luar. Semua perjuangan di dunia ini bermula dengan senyap dan perlahan. Aisyah kini berada di tengah-tengah perjuangan yang menyakitkan itu. Selepas perbicaraan pertama, keluarga mentuanya kembali senyap. Tetapi itu bukan ketenangan, sebaliknya keheningan sebelum ribut. Aisyah tahu itu. Di sebalik kesenyapan rumah itu, pasti ada sesuatu yang sedang berlaku. Memang benar. Faridah sejak kebelakangan ini sukar tidur. Setiap malam, wajah Firdaus dalam video yang direkam di hospital beberapa hari sebelum kematiannya, sering terbayang. Hati nuraninya mula terseksa. Pada hari itu, Firdaus yang duduk di tepi tingkap bilik hospital tidak kelihatan seperti pesakit yang keliru. Dia jelas waras dan setiap kata-katanya penuh dengan tanggung jawab. Tolong sampaikan video ini pada Aisyah. Jangan beritahu mak dengan kakak. Mereka takkan percaya. Kata-kata itu terus terngiang-ngiang di telinganya. Faridah meraup wajahnya. Kenapa aku abaikan kata-katanya masa itu? Dari ruang tamu, kedengaran tapak kaki Puan Kalsom. Faridah, belum tidur lagi? Faridah bangun dan perlahan-lahan ke ruang tamu. Puan Kalsom duduk di sofa. Televisyen dimatikan dan bilik itu gelap,
hanya diterangi cahaya lampu jalan dari luar. Tak boleh tidur, Mak. Faridah membancuh teh. Puan Kalsom diam seketika sebelum bersuara. Pasal wasiat tuh, Mak bangga kau pandai simpan. Kau memang anak yang baik. Tangan Faridah terhenti. Jantungnya berdegup kencang. Mak masih pikir macam tuh? Mestilah. Harta Firdaus jatuh ke tangan perempuan tuh, memang tak boleh jadi. Tapi kalau itu yang abang nak, Faridah, Puan Kalsom menghempas cawan. Jangan nak mengarut, perempuan tuh bukan keluarga kita. Anak pun tak ada, kerja rumah pun tak buat. Firdaus tuh mungkin tak waras masa tuh, itu bukan kehendak dia yang sebenar. Faridah tidak mampu berkata apa-apa lagi. Malam itu, dia senyap-senyap membuka laci dan mengeluarkan salinan video wasiat Firdaus. Dia merenung skrin itu lama, sebelum akhirnya memejamkan mata. Abang, saya tak tahu ia akan jadi sampai macam nih. Setitis air mata mengalir di pipinya. Beberapa hari kemudian, satu lagi kejutan menimpa Aisyah. Peguam Rahman memberikannya satu bungkusan tanpa nama. Semalam, ada pengirim tanpa nama hantar bungkusan ke pejabat, dihantar melalui kurier. Di dalamnya terdapat rekod hospital dan sekeping gambar. Aisyah membukanya dengan berhati-hati. Salinan rekod perubatan Firdaus, ringkasan laporan juru rawat, dan nota tulisan tangan. Seminggu sebelum kematian, keadaan mental pesakit jelas stabil. Tiada perubahan ubat, Dokter Imran, dokter yang merawat. Di bawahnya, tertulis dengan tulisan tangan yang berbeza, dia waras hingga ke akhir. Bukan awak seorang sahaja yang tahu. Tangan Aisyah mengeras. Akhir sekali, sekeping gambar. Firdaus duduk di kerusi roda, memandang keluar tingkap. Ada tangan yang memeluk bahunya, dan gelang tangan yang dipakai kelihatan sangat dikenalinya. Ini, Faridah. Aisyah berbisik. Hujung jarinya menggeletar. Peguam Rahman mengangguk. Gelang itu sudah dipakai Cik Faridah bertahun-tahun. Maksudnya, dia juga ada di hospital pada hari itu. Aisyah terdiam. Jadi, sehari sebelum video wasiat direkam, Faridah sudah tahu segalanya. Dia tahu, tetapi Aisyah tidak tahu pada masa itu bahwa hati Faridah juga berkonflik. Dia hanya menganggap Faridah sebagai pengkhianat. Matahari mula terbenam. Aisyah merenung gambar itu dan berikrar dalam hati. Yang menghalangmu bukan orang asing, tetapi orang yang kau anggap keluarga hingga ke akhir hayat. Mereka yang mengabaikanmu. Sekarang, saya akan bongkar segalanya hingga ke akhir. Langit senja yang kemerahan mengingatkan Aisyah pada wajah terakhir Firdaus. Senyumannya di bilik hospital kini menjadi kekuatannya. Petang itu, Aisyah mengeluarkan sepucuk surat lama yang sudah kekuningan dari laci. Surat yang Firdaus berikan semasa sakit, tetapi tidak pernah dibukanya. Membaca surat itu memerlukan keberanian. Tetapi kini, ia adalah satu-satunya senjata yang dapat membuktikan isi hati arwah. Aisyah, kalau abang tak dapat kembali, jangan takut. Sayang tak keseorangan. Jangan dengar cakap mereka. Ini pesanan dan permintaan terakhir abang. Apapun orang kata, sayang kena lindungi abang dengan cara sayang. Dan lindungi hidup sayang juga. Firdaus. Aisyah melipat surat itu dan mengangkat muka. Tiada lagi ketakutan di matanya. Keazaman yang teguh telah terbentuk. Keesokan harinya, dia bersama peguamnya secara rasmi memfailkan permohonan pengesahan wasiat di mahkamah. Permohonan itu disertakan dengan file video, laporan penilaian kesehatan mental dari hospital, dan salinan surat tulisan tangan Firdaus. Hakim mengangguk perlahan. Dengan bukti ini, proses pengesahan boleh diteruskan. Pada masa yang sama, ketegangan melanda rumah keluarga mentuanya. Mak, permohonan pengesahan wasiat dah difailkan. Faridah segera mencari ibunya selepas menerima panggilan. Suaranya bergetar. Jadi kenapa? Kita pun ada bukti. Wasiat tulisan tangan. Tapi Mak, tarikh pada wasiat tuh bertindih dengan masa abang di hospital. Laporan dokter kata ada kemungkinan dia mengalami masalah ingatan masa tuh. Puan Kalsom terduduk di sofa. Apa yang dipercayainya selama ini mula retak, wajahnya menjadi pucat. Lagi satu, video abang tuh. Tarikhnya jauh lebih lewat daripada wasiat yang kita simpan. Macam mana perempuan tuh boleh jumpa? Kotak bawah kubur tuh. Takkanlah dia? Wajah Puan Kalsom buat pertama kalinya menunjukkan ketakutan. Dia mengeluh. Aisyah, perempuan tuh bukan calang-calang orang, salah kita sebab tak sedar dari awal. Beberapa hari kemudian, Aisyah berdiri di mahkamah.
Walaupun kelihatan gemetar, suaranya lantang. Keyakinan yang belum pernah ada terpancar dari dirinya. Arwah adalah suami saya. Kata-kata terakhir yang ingin dia sampaikan, dinafikan oleh keluarganya sendiri. Saya rasa itu terlalu kejam. Di satu sudut, Faridah dan Puan Kalsom duduk. Mendengar kata-kata Aisyah, Faridah memejamkan mata, manakala Puan Kalsom memalingkan mukanya. Keretakan di antara mereka jelas terasa. Saksi, Dr. Imran, berkata dengan tegas, arwah menerima rawatan berkala sebelum kematiannya. Keupayaan mentalnya tidak terjejas, dan sikap serta tutur katanya semasa rekaman video dibuat adalah sangat jelas. Aisyah memejamkan mata dan menarik nafas. Firdaus, suara awak sedang bergema di mahkamah ini. Sebagai bukti muktamad, Aisyah menyerahkan sebahagian nota wasiat tulisan tangan Firdaus. Ini tanggung jawab aku. Kata-kata yang Mak dan Kakak lemparkan pada Aisyah, sepatutnya aku yang halang. Aisyah adalah orang yang aku gagal lindungi, dan ini adalah harga dan pilihan terakhir aku. Ayat itu membuatkan Puan Kalsom terpaku. Seolah-olah ditikam, dia hanya mampu mengetap bibir. Faridah melihat ibunya dan buat pertama kalinya berasa kasihan. Dia perlahan-lahan memegang tangan ibunya. Keluar dari mahkamah, Aisyah memandang ke langit. Sejalur cahaya menembusi awan. Dia berbisik, Firdaus, tunggu sekejap lagi. Hujungnya sudah kelihatan. Udara segar memenuhi paru-parunya. Buat pertama kalinya, Aisyah merasakan sedikit kemenangan. Tetapi dia tidak tahu, perubahan yang lebih besar menantinya. Selepas perbicaraan pertama, suasana di rumah mentuanya berubah ketara. Puan Kalsom tidak keluar dari bilik, manakala Faridah setiap hari gelisah membuat panggilan telepon. Aisyah hanya memerhati dan menunggu. Dia tahu, kadang-kadang menunggu dalam diam akan membuat pihak lawan lebih terdesak. Firdaus pernah mengajarnya begitu. Pada hari itu, ketika hendak pulang dari pejabat peguam, Encik Rahman berkata, Cik Faridah ingin berjumpa dengan Puan Aisyah secara pribadi, tanpa rekod, berdua sahaja. Aisyah terkejut, tetapi dia mengangguk dengan tenang. Baiklah, tapi tempatnya saya yang tentukan. Keesokan harinya, mereka bertemu di sebuah kafe yang agak jauh dari pusat bandar. Hujan renyai-renyai. Aisyah mempunyai firasat pertemuan ini akan menjadi penentu. Sebaik sahaja duduk, Faridah menundukkan kepala. Wajahnya sangat pucat. Apa yang awak nak cakap? Tanya Aisyah selepas menghirup teh. Faridah menggigit bibir, lalu berkata dengan jelas, kotak tuh, kotak di bawah batu nisan abang. Sebenarnya, saya tahu dari awal. Aisyah tidak terkejut. Dia meletakkan cawannya perlahan-lahan dan memandang tepat ke mata Faridah. Video itu pun, abang amanahkan pada saya. Dia kata, kalau ada apa-apa jadi, tolong sampaikan pada Aisyah, tapi saya sembunyikannya. Saya takut, Mak dan abang percayakan saya. Suara Faridah bergetar, matanya berkaca. Jadi awak kuburkannya di bawah batu nisan tanpa memberitahu sesiapa. Faridah menunduk. Rasa bersalah menghantui saya sepanjang perbicaraan. Sejujurnya, saya pun tak pasti. Sama ada abang betul-betul waras, atau video itu ikhlas dari hatinya. Itu sepatutnya dinilai oleh orang yang paling mengenali Firdaus. Bukan awak, tapi saya, orang yang berada di sisinya hingga ke akhir hayat. Kata-kata Aisyah membuatkan air mata Faridah berlinangan. Dia menyambung, Mak saya. Sampai sekarang dia percaya Aisyah guna-gunakan abang untuk dapatkan harta. Dia akan percaya macam tu sampai bila-bila. Mungkin dengan cara itu, dia dapat justifikasikan perbuatan kami. Kata-kata Aisyah dingin, tetapi ada nada simpati. Dia sendiri tidak tahu bagaimana dia mula memahami Faridah. Selepas hening seketika, Faridah mengeluarkan sesuatu dari poketnya. Sebuah kad SD kecil. Ini. Masa saya teman abang di hospital, saya rakam senyap-senyap. Abang cakap, kalau bukan sebab Aisyah, abang takkan sampai ke tahap ini. Sekarang, giliran abang untuk lindungi dia. Suara dia ada dalam nih. Aisyah mengambil kad itu dengan cermat. Kenapa awak berikan pada saya sekarang? Sebab, saya rasa saya perlu minta maaf pada awak. Aisyah terdiam. Dia menghirup tehnya yang sudah sejuk. Melihat air mata Faridah, dia berpikir, Firdaus, adik awak akhirnya ada hati nurani juga. Di luar, hujan masih turun. Di tengah bunyi yang tenang itu, perbualan mereka berakhir. Tetapi mungkin, ia adalah permulaan hubungan yang baru. Beberapa hari kemudian, Faridah secara sukarela hadir ke mahkamah sebagai saksi. Dia memberi keterangan bahwa wasiat Firdaus adalah benar dan dia mengetahuinya.
Mahkamah bertindak balas dengan lebih tegas. Wasiat video dan kenyataan akhir pesakit lebih boleh dipercayai daripada wasiat tulisan tangan yang diragui. Bukti yang berkaitan juga terus dikemukakan. Kes ini bukan lagi sekadar pertikaian harta, tetapi merangkumi cobaan sengaja untuk menyembunyikan dan menghalang keadilan. Suasana mahkamah berubah mendadak. Malam itu, Puan Kalsom rebah sambil memegang dadanya. Faridah segera memanggil ambulans. Mak, sedarlah. Tetapi sebelum pengsan, Puan Kalsom berbisik, anak aku, dia hidup untuk aku, kenapa perempuan tuh rampas dia? Mendengar itu, Faridah terdiam, barulah dia sadar. Apa yang paling ditakuti oleh ibunya bukanlah keadilan, tetapi dirinya yang tidak disayangi. Malam itu, Puan Kalsom dikejarkan ke hospital karena serangan jantung. Dia selamat, tetapi hatinya lebih terluka. Di bilik hospital, dia hanya merenung keluar tingkap. Pada penghujung bulan September, ketika angin meniup daun-daun kering, Aisyah sekali lagi berdiri di hadapan kubur Firdaus. Kali ini, dia tidak bersendirian. Di belakangnya, adiknya Faizal, berdiri senyap. Sejak Puan Kalsom jatuh sakit, Faizal berubah. Suatu hari, dia menelepon Aisyah. Kak, saya minta maaf, baru saya paham perasaan akak selama ini. Kata-kata itu membuatkan Aisyah menangis tersesak-sesak. Sejak itu, mereka perlahan-lahan mula memahami satu sama lain. Di hadapan batu nisan, Aisyah melutut. Setelah lama berdiam diri, dia berbisik, Firdaus, saya dah oke sekarang. Walaupun dibenci, walaupun sunyi, dengan kata-kata yang awak tinggalkan, saya boleh bertahan. Faizal di belakangnya menundukkan kepala. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari bagnya. Di dalamnya ada kunci lama dan sepucuk surat. Ini kunci stor rumah lama. Mak yang simpan selama ini. Tapi nampaknya Mak dah reda. Beberapa hari lepas, dia serahkan pada saya. Aisyah membuka surat itu. Tulisan tangan Puan Kalsom yang kemas tertera, saya tidak tahu bagaimana mahu menebus luka yang keluarga kami berikan pada kamu. Tetapi akhirnya, saya sadar betapa kamu menyayangi Firdaus. Ini kemaafan yang terlambat. Aisyah memejamkan mata dan menarik nafas panjang. Angin meniup rambutnya dan menyapu daun-daun di atas batu nisan. Sekarang, saya boleh hidup sendiri tanpa awak. Kata-kata yang awak tinggalkan, itulah harta pusaka terbesar bagi saya. Dia meletakkan bunga kekwa di sebelah batu nisan. Sejalur cahaya matahari menyinari kelopak bunga itu. Dalam perjalanan pulang, Faizal bertanya, Kak, lepas nih akak nak buat apa? Aisyah memandang ke langit, lalu tersenyum. Teruskan hidup. Sama ada dengan kepahitan atau cinta, saya akan pikul semuanya. Itulah tanggung jawab orang yang masih hidup. Mereka perlahan-lahan menuruni bukit. Stor di rumah lama itu masih belum dibuka, tetapi mungkin ada kebenaran lain yang menanti di sebaliknya. Tetapi Aisyah tidak lagi bergantung pada kebenaran itu. Dia akhirnya sadar, harta pusaka yang sebenar bukanlah uang atau rumah, tetapi keikhlasan yang ditinggalkan oleh seseorang. Dan keikhlasan itu, tiada siapa yang boleh merampasnya. Secara undang-undang, semua harta akhirnya menjadi milik Aisyah, tetapi yang paling berharga baginya adalah pesanan terakhir Firdaus. Faridah dan Faizal kini menjadi keluarga dalam bentuk yang baru, manakala Puan Kalsom perlahan-lahan mula membuka hatinya. Ayat perjuangan ini belum berakhir di batu nisan itu mungkin telah meramalkan permulaan baru bagi mereka semua. Yang tinggal di dunia ini, akhirnya adalah manusia. Orang yang setia di sisi, orang yang memerhati dalam diam, dan orang yang percaya pada cinta dan menghulurkan tangan. Kehangatan itulah mungkin harta pusaka yang sebenar-benarnya perlu kita jaga.